Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dalam majlis ilmu pada hari ini setelah lama juga kita berhenti. Kali terakhir saya ingat saya majlis ilmu ni kita buat ketika sebelum puasa, beberapa hari sebelum puasa. Jadi terima kasih pertama sekali Tuan Haji Rahman atas sebagai MC yang menjemput. Terima kasih Tuan Haji Syarul, Naqib Usra Ali, Tuan Haji Syahir dan juga Tuan Haji Ridwan, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar sesi kuliah kita pada hari ini. So terima kasih banyak-banyak. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang penuh dengan tekanan dan bebanan ini. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi melimpahkan nikmat yang cukup besar dan cukup luas kepada kita. Kadang-kadang mungkin sebahagian daripada nikmat tu kita tak dapat ketika lain. Allah bagi pada kita masa ini, dalam masa yang sama kita berdepan dengan kesusahan ini. Antaranya nikmat ibadat, yang mana terutamanya tuan-tuan yang berada di Qatar, kita diberikan ruang, ramai di antara kita yang sedang bercuti, ramai di antara kita yang tak bekerja. Allah Subhanahu wa taala buka ruang yang sangat luas untuk kita beribadat setakat mana yang kita nak ibadat. Kita ada waktu yang banyak. Bahkan kalau kita gunakan waktu ni untuk beribadat pun, kita akan dapati waktu kita free tu lagi banyak. Kalaulah kita boleh habiskan sejam setiap hari ataupun setiap malam untuk beribadat, kita ada lagi berjam-jam untuk kita buat aktiviti lain. Kalau kita habiskan 2 jam, sama juga. Bahkan kalau kita boleh habiskan sepanjang malam tu pun, saya percaya kebanyakan daripada kita tak bolehlah buat begitu, di luar kemampuan kita. Tapi kita masih lagi ada banyak masa siang yang kita tak tahu nak buat apa, sebab biasanya kita pergi office, kita kerja. Sekarang ni tak ada kerja, duduk di rumah, kita sampai tak tahu nak buat apa-apa. Walaupun kita boleh bagi komitmen yang kita rasa paling baik untuk beribadat. Jadi atas nikmat itu, kita bersama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita rahmat yang sangat besar di bulan Ramadan pada tahun ini di sebalik kesulitan. Yang kedua, banyak maklumat yang disampaikan oleh Tuan Haji Syahir, oleh Tuan Haji Ridwan tadi berkaitan dengan situasi COVID-19 terutamanya di Qatar, yang mana kalau kita tak nak besarkan isu ataupun tak nak kecilkan isu, sebenarnya situasi di Qatar ni agak teruk lah sebenarnya. Antara negara yang paling terkesan kalau dibandingkan dengan bilangan rakyat yang sedikit. Dan rakan-rakan kita, rakyat Malaysia yang duduk di sini, ramai yang terkesan, 30 orang. Mungkin di luar Malaysia ni, di Qatar lah rakyat Malaysia yang paling banyak terkesan ataupun terjangkit dengan COVID-19 ni. Itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada rakan-rakan kita dan kepada kita bersama. Jadi itu yang kedua, yang mana kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pemudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala bagi jalan keluar secepat mungkin. Sebagaimana virus ni datang begitu sahaja, bersahaja, mudah-mudahan Allah hilangkan dia juga begitu sahaja. So itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum saya mula ni, kalau tuan-tuan ingat, kita telah menggerakkan tabung COVID-19 bantuan daripada Qatar sebelum ni. Kita gerakkan 2 siri. Siri pertama kita kumpulkan 100,000 lebih. Siri kedua pun kita kumpulkan 100,000 lebih juga. Hasil sumbangan kita bersama ni alhamdulillah telah pun diagihkan, diberikan kepada orang-orang yang kita fikir layak menerima melalui NGO yang kita kenal. Ini juga satu perkara yang kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi kita ruang untuk gerakkan projek ini. Sebab kita tahu ramai orang nak menyumbang, ramai orang nak melakukan amalan kebajikan, tetapi kadang-kadang ruang itu tak terbuka, tak dipermudahkan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kita, Allah Taala buka ruang kepada kita untuk lakukan infak ini, kita dapat kumpul jumlah yang agak banyak, yang mana sumbangan kita bersama
terutamanya sumbangan kedua yang kita kutip di bulan Ramadan ini. Jadi kita berdoa, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan sedikit sebanyak daripada apa yang kita lakukan itu dalam kalangan amalan kebaikan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. So itu 3 perkara yang saya nak sebut sebelum kita mula kuliah pada hari ini. Baik, hari ini waktu pun dah tak banyak sebab kita nak buka puasa sekejap lagi ni. Kalau di Malaysia seronok lah waktu ni, dah lepas tarawih boleh relax. Kita ada mungkin 15-20 minit saya nak cerita sedikit lah. Ini mungkin perkara yang saya ulang-ulang setiap tahun. Kuliah Ramadan mesti ulang benda yang sama. Jadi berapa tahun saya kat Qatar ni? 9-10. Saya kat Qatar berapa tahun lah? 10 tahun. 2011, 2020. 9 tahun. Baik. 9 tahun saya kat Qatar ni mungkin 9 kali lah tuan-tuan dengar benda ni. Kalau tuan-tuan ingat, kuliah tahun lepas saya sebut yang itu kali ke-8 sebab tahun ke-8 saya di Qatar. Ini tahun ke-9, jadi kali ke-9 saya akan sebut benda yang sama yang kita dah sebut, kita dah bincang berkali-kali. Memperingatkan diri kita masing-masing, saya sendiri terutamanya serta tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar agar akan kepentingan hari-hari yang mendatang ini. Timing bulan ni cantik, tahun ni cantik sebab esok tanggal 20 Ramadan. Okey, esok kita akan masuk tanggal 20 Ramadan. Malam ni malam ke-20 Ramadan. Esok siang hari ke-20 Ramadan. Malam ke-21 Ramadan. Jadi dia hari ni kalau ikut kalender bulan dia bermula dengan malam. Sebab dia bermula dengan bulan terbit. Kalau ikut kalender matahari dia bermula dengan pukul 12 tengah malam. Jadi perkiraan Ramadan ni ikut malam lah, ikut bulan. Jadi esok malam akan bermulalah 10 malam terakhir Ramadan pada tahun ini. Esok hari ke-20 dan esok malam adalah malam yang ke-21. Baik, apa yang pentingnya 10 hari terakhir bulan Ramadan? Sangat-sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surah di dalam Al-Quran menceritakan tentang kelebihan satu malam yang terdapat dalam 10 malam ini, iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar yang mana nikmatnya sangat besar, sangat mencurah-curah. Nanti kita akan ceritalah sedikit sebanyak kalau kita boleh cerita. Jadi 10 malam ini terdapat malam yang sangat istimewa. Dan 10 malam terakhir ini adalah malam di mana Nabi SAW beriktikaf kebiasaannya. Iktikaf ni maksudnya Nabi SAW dan juga para sahabat mereka meninggalkan semua komitmen lain. Mereka tinggalkan semua komitmen lain termasuklah keluarga, anak-anak, harta benda, belajar ilmu. Mereka tinggalkan semua komitmen semata-mata untuk satu benda sahaja, iaitu beribadat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka lakukan pada 10 malam terakhir, yang mana itu dinamakan i'tikaf. Mereka duduk di masjid, tak keluar daripada masjid sepanjang 10 malam ini untuk beriktikaf, semata-mata beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka buat. Bahkan dalam sebahagian hadis diriwayatkan sebelum ada beberapa tahun, mungkin tahun awal Nabi sampai ke Madinah, ketika Nabi SAW tidak beriktikaf di 10 malam terakhir, apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW setelah beribadat sepanjang 20 hari di bulan Ramadan dengan ibadat yang bagus, yang lebih hebat daripada bulan lain, kemudian apabila masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW pun syaddal mi'zar, mengikat kain, maksudnya mengetatkan kain. Itu ucapan yang Arab guna menunjukkan menambah dia punya kualiti dan juga kuantiti dan juga kesungguhan untuk beribadat. Ikat kain. Kalau bahasa kita kata macam mantapkan kuda-kuda. Kemudian disebutkan wa ahyal lail. Nabi SAW menghidupkan malam. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, sama ada mereka beriktikaf ataupun mereka tidak beriktikaf, 10 malam terakhir bulan Ramadan ini bukan untuk tidur. 10 malam terakhir bulan Ramadan ini bukan untuk berehat, bukan untuk buat persediaan hari raya.
Bukan untuk itu, tetapi mereka menyiapkan diri mereka bersungguh-sungguh untuk beribadat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh dalam Musnad At-Tayalisi, disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fi ashril awakhir. 10 malam terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tidak beriktikaf, yuqidu ahlahu. Nabi akan mengejutkan keluarga yang sedang tidur di rumah mana-mana isteri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Nabi akan kejut mereka bangun untuk melaksanakan salat malam. Jadi penting 10 hari terakhir ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada 10 malam terakhir. Jadi kalau kita gabung dua-dua hadis ni, menunjukkan bahawa yang tak pernah tinggalkan i'tikaf ni ketika kemudian cuma di awal-awal tu kadang-kadang Nabi tidak i'tikaf. Ada bunyi. Tak apa. Okey, baik. Kita sambung balik cerita. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis, kita tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat, kesungguhan mereka untuk beribadat 10 malam terakhir ni, kita kena tertanya-tanya, apa yang ada 10 malam ni? Yang mereka betul-betul bersungguh. Apa yang ada pada 10 malam ini, sebagaimana kita semua pun tahu. Kita ada nasyid, kita ada ceramah, kita ada cerita, kita ada filem, kita ada dokumentari, kita ada apa macam-macam sumber menceritakan tentang apa yang ada pada 10 malam terakhir ini, iaitu Lailatul Qadar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar kami turunkan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan jumlatan wahidah, sekali Allah turunkan daripada Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni maksudnya salah satu daripada malam-malam Ramadan lah pada tahun itu. Allah turunkan sekali pada malam Al-Qadar. Kemudian Allah sebut dalam ayat seterusnya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Apa yang kamu ada maklumat berkaitan dengan Lailatul Qadar? Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa lama? 80 tahun lebih. Dalam banyak hadis, dalam hadis bahagiannya diriwayatkan secara mursal daripada Mujahid menceritakan bahawa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat para sahabat tentang kaum terdahulu yang ibadat mereka sangat kuat, ibadat mereka sangat hebat, ada di kalangan mereka yang bersedia di perbatasan berpuluh-puluh tahun, ada di kalangan mereka yang beribadat setiap malam sepanjang 80 tahun tak berhenti, tak pernah tidur malam, 80 tahun beribadat. Dan cerita-cerita ini menjadikan para sahabat, mereka pun berasa takjub. Mereka berasa, wah, hebat gila amalan mereka ni. Betapa jauhnya kita nak dibandingkan dengan umat-umat ni, yang mana mereka boleh beribadat 80 tahun non-stop. Kita nak sampai 80 tahun pun belum tentu lagi boleh sampai. Mereka beribadat tak berhenti. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada satu benda yang lebih perlu kamu berasa takjub, yang lebih besar daripada itu, iaitu malam Al-Qadar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar ini lebih bagus daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Apa sahaja yang kita buat pada malam Al-Qadar, apa sahaja ibadat, sama seperti buat benda itu selama 80 tahun berterusan. Ini nikmat yang Allah bagi kepada umat ini, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari biasa kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu hari itu punya bahagian. Hari itu settle lah, sekali zikir dah dapat. Tapi kalau kena malam Al-Qadar tu, malam tu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, artinya sama macam tiap-tiap malam sepanjang 1000 bulan ataupun 83 ke 84 tahun kita baca ucapan itu.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tak berhenti. Sama macam tu. Jadi ganjaran ni ganjaran yang bukan kecil. Ganjaran ni ganjaran yang terlalu besar berbanding dengan amalan. Sangat besar. Itu baru kita ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kalau kita boleh tahan diri kita, kita boleh baca Al-Quran dengan solat tahajud kita ataupun solat tarawih kita pada malam Al-Qadar tu, katakan kalau kita boleh baca satu juzuk Al-Quran pada malam tu. Ialah kita yang bukan Arab, kita yang lidah kita tak berapa kemas nak baca Al-Quran, lenggok lidah kita bukan lenggok Arab, baca ni kadang-kadang susahlah sikit. Ambil masa dan penat, gerakan lidah tu penat. Tapi kalau kita boleh baca satu juzuk pada malam Al-Qadar, artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama macam kita baca satu juzuk Al-Quran setiap malam sepanjang 80 tahun. Punya besar, nak abang punya besar ni tak tahu nak cerita macam mana. Kalau kita boleh baca satu juzuk Al-Quran, sama seperti 80 tahun non-stop satu juzuk Al-Quran. Setiap malam dibaca. Jadi, itu tentang fadilah ibadat. Dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, nak tambah lagi kelebihan malam itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunnya para malaikat dan turunnya ar-ruh. Ar-ruh maksudnya Jibril. Biizni rabbihim min kulli amrin, dengan izin daripada Tuhan mereka untuk melaksanakan urusan mereka, untuk melaksanakan urusan min kulli amr. Ini penting lagi. Tadi dah cerita pasal malam Al-Qadar punya pahala berlipat ganda, dan lebih lagi pada malam Al-Qadar turunnya para malaikat dan turunnya Jibril alaihi salam. Jibril hanya turun kepada nabi-nabi alaihi salam untuk menurunkan dan menyampaikan wahyu. Tetapi rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat ni, tiap-tiap tahun satu malam Al-Qadar Jibril akan turun bersama dengan para malaikat. Banyak mana malaikat yang turun malam Al-Qadar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya, diceritakan bahawa Nabi SAW diriwayatkan bahawa Nabi sebut malaikat pada malam itu akan ada sebanyak bilangan batu-batu yang ada di atas muka bumi ni. Sebanyak bilangan batu-batu di atas muka bumi. Berapa banyak malaikat turun membawakan rahmat, turun untuk membawa naik ibadat hamba-hamba Allah yang beriman. Tuan-tuan yang pergi haji, kalau ingat yang pergi haji kan, satu orang kutip 7 biji batu. Satu orang kutip 7 biji batu. Mazhab Arab dia kutip 7 biji batu. Mazhab Malaysia advance sikit, dia kutip sekali 21 biji batu serentak. Sebab ialah kita jarang pergi haji, kita risau, kita takut esok batu tak ada. Kita kutip 21 biji batu. Simpan. 4 juta orang yang pergi haji, semua orang kutip, tak kira lah serentak 7 biji ataupun 21 biji batu. Batu kat Mekah tu tak habis lagi. Satu negeri. Bagaimana dengan negeri-negeri lain? Bagaimana dengan tempat-tempat lain? Bukit-bukit yang daripada batu, lautan yang di dalamnya terdapat batu, muka bumi yang dipenuhi dengan batu. Malam Lailatul Qadar, bilangan malaikat yang turun ke muka bumi ni lebih banyak daripada bilangan batu-batu. Jadi turunnya para malaikat ke atas muka bumi ni pada malam Al-Qadar. Jadi pada malam itu, apa sahaja ibadat yang dilakukan ini digambarkan pada malam itu dengan turunnya malaikat, nak menunjukkan bahawa ibadat itu Allah Ta'ala terima, nilainya tinggi dan malam itu penuh kemuliaan. Kemudian disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah pada malam itu. Sejahteralah maksudnya sejahteralah daripada kejahatan, daripada keburukan, daripada perkara-perkara keji. Hatta matla'il fajar, sehingga terbitnya matahari. Jadi sampai terbit matahari, malam itu adalah malam yang bumi ini akan jadi crowded dengan amal kebajikan, dengan rahmat, dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian salaf meriwayatkan apabila para malaikat menyaksikan solat subuh yang dilaksanakan oleh umat Islam, kemudian mereka naik. Tahun ni
kemungkinan besar kita tak bolehlah melaksanakan solat subuh secara berjemaah. Jadi kita hilanglah kot fadilat itu satu. Tetapi fadilat malam Al-Qadar ni sangat besar. Baik, seterusnya, satu lagi kelebihan malam Al-Qadar ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada hari itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan urusan-urusan, menentukan takdir-takdir malam tu. Jadi dalam masa setahun, apa yang akan jadi, siapa yang akan kahwin, siapa yang akan bercerai, siapa yang akan mati, siapa yang akan dapat rezeki, siapa yang dilahirkan, siapa yang, semua ini akan ditulis pada malam itu. Buku setahun. Buku setahun tulis malam tu. Ada riwayat yang kata amalan ni ditulis pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi Ibnu Katsir bila dia bandingkan kedua-dua hadis ni, kata Ibnu Katsir tak betul. Hadis nisfu Sya'ban itu tertolak sebab dia bercanggah dengan hadis Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar ni hadisnya lebih sahih dan dia disokong oleh Al-Quran. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada hari ataupun pada malam yang diberkati. Kamilah yang memberi peringatan. Kemudian Allah Ta'ala kata, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada hari itulah ditentukan setiap urusan yang hakim. Dalam riwayat disebutkan, urusan yang amrin hakim ni urusan yang tetap, tak berubah dah. Jadi takdir kita dalam setahun ni ditulis pada malam tu. Maksudnya bukanlah sebelum tu tak ada takdir. Takdir ada dah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Allah dah kata dah, tidak ada sesuatu pun yang menimpa muka bumi ataupun yang menimpa kamu melainkan itu semua telah tertulis di dalam kitab sebelum kami jadikan jiwa-jiwa kamu ni. Sebelum jiwa kamu ni dihidupkan, dah ditulis dah siap. Takdir itu tetap. Ketentuan Allah itu tetap. Dalam hadis disebutkan 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dah ditulis. Tapi setiap tahun Allah Subhanahu Wa Taala akan update apa yang akan berlaku setahun ni. Kalau kata kita doa kan, doa minta Allah hilangkan daripada kita segala keburukan, hilangkan daripada kita segala kesengsaraan, bagi kita takdir yang baik. Dalam hadis disebutkan doa itu makbul. Maka pada malam Lailatul Qadar itu ditulislah orang ini akan tergolong di kalangan orang-orang yang bahagia, sebagai contoh. Orang ini akan dikurniakan nikmat kepada dia, sebagai contoh. Tapi apakah ini semua baru? Tak, ini bukan baru. Allah Ta'ala dah tahu dah siapa yang akan berdoa. Allah Ta'ala dah tahu dah siapa yang akan bersungguh-sungguh beribadat. Cuma malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang ibadat ditulis. So yang tu satu lagi kelebihan. Jadi tuan-tuan bayangkan, ibadat dah lah pahalanya berlipat ganda. 80 tahun. 1000 bulan. Dah lah malam itu dipenuhi dengan malaikat yang datang turun ke atas muka bumi ini. Dan malam itu juga update buku amalan. Update takdir. Dalam masa setahun tu apa akan berlaku malam tu juga. Jadi kalaulah kita nak berdoa, berhajat, meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan, malam itu adalah malam yang sangat baik untuk kita berdoa, meminta dan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kelebihan-kelebihan yang disebut. Baik, seterusnya. Bila malam tu? Yang ni soalan paling besar. Bila malam tu? Setelah diceritakan dalam hadis, diceritakan di dalam Al-Quran tentang kelebihan Lailatul Qadar, soalan seterusnya malam tu bila? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam Al-Qadar ini satu rahsia. Satu rahsia yang tak tahu. Yalah, ada kelebihan punyalah banyak, takkan nak bagi tahu sampai malam bila pun nak bagi tahu, malas sangatlah kira. Dahlah kelebihan tahu bila, malam tu bila pun nak kena bagi tahu juga. Tak, ini rahsia. Hamba Allah tak tahu. Nabi SAW kata, iltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah kamu dengan bersungguh-sungguh akan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ini pada 10 malam yang terakhir. Pada malam yang ganjil, witir. Malam yang ganjil, witir 10 malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan hari.
Allah muliakan hari. Dalam banyak-banyak hari Allah muliakan hari. Dalam banyak-banyak bulan Allah muliakan bulan. Dalam banyak-banyak malam Allah muliakan malam. Dalam bulan-bulan yang ada di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dalam banyak-banyak siang yang ada di atas muka bumi ini, siang yang matahari terbit sampai terbenam, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Yang mana Nabi SAW kata, amalan yang paling Allah suka 10 hari ini. Dalam banyak-banyak malam, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan malam Al-Qadar. Bila malam itu? Di bulan yang paling mulia, Ramadan. Hari apa? Tak diceritakan. Cuma rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, Nabi kata, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah kamu akan malam itu dengan bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, pada malam-malam yang ganjil. Sebab itulah Nabi SAW dan para sahabat dan menjadi sunnah yang dilakukan oleh para ulama dan juga awliya pada 10 malam terakhir ini, mereka tinggalkan semua bebanan-bebanan lain dan mereka tumpukan hidup mereka semata-mata untuk beribadat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka lakukan. Kita ni, macam saya cerita tadilah di awal-awal, kita mungkin tak sampai tahap tu. Kita tak boleh nak beribadat 24 jam. Kita tak ada kekuatan tu. Tapi sekurang-kurangnya, malam, gunakanlah malam-malam di bulan ini, di akhir 10 hari Ramadan ini untuk beribadat kepada Allah. Kena susun jadual. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, saya cerita daripada awal Ramadan dulu, kalau tiba-tiba nak buat banyak, susah. Jiwa kita ni tak boleh macam tu. Kita bukan terlalu fleksibel. Jadi dia punya perjalanan tu kena mula daripada Ramadan. Mula tingkatkan dan 10 malam terakhir ni, di sinilah semua orang perlu pasang kuda-kuda, kuatkan langkah dia, tekun ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ajak diri saya pukul berapa ni? 35. Saya nak ajak diri saya dan kita sekalian, tuan-tuan yang dengar di Qatar, kalau sahabat-sahabat di Malaysia yang dengar juga, apa sahaja mazhab kita, tak kiralah apa sahaja kita punya kepakaran, apa sahaja kita punya pemahaman, tinggalkanlah perkara-perkara yang seboleh-bolehnya, kurangkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tekunkanlah ibadat pada malam-malam ini. Tekunkanlah ibadat pada 10 malam terakhir ni. Siang, tidaklah pada waktu siang. Tuan-tuan yang duduk di Qatar, yang cuti, ini rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Subuh tu awal tau. Subuh tu pukul 4. Subuh tu sebelum pukul 4. Tuan-tuan tidaklah daripada pukul 4 tu sampai pukul 9. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Tidaklah sampai pukul 9. Tak cukup. Tidaklah sampai Zuhur. Tidaklah. Tapi malam jaga. Kita cuba. Malam jaga. Tapi kalau malam jaga, siang tidur sampai subuh sampai Zuhur, malam jaga tengok movie sepanjang malam, tak ada faedah juga lah. Apa, hilanglah fadilat malam tu. Malam jaga beribadat. Malam jaga beribadat. Tidaklah siang. Tukar-tukar sikit. 10 hari ni je fokus untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila lagi kan, kalau tanya kita masing-masing, diri saya sendiri terutamanya dan tuan-tuan dan puan-puan, bila lagi kita nak buat satu pengorbanan yang memenatkan kita di jalan Allah? Bila lagi kita nak buat? Okey, kita pergi haji. Haji tu penatkan kita sebagai contoh. Haji tu penat sebab struggle ramai orang. Sekali seumur hidup. Ataupun 2 kali seumur hidup kita pergi haji. Selesai dah. Puasa. Bila puasa penat? Hari pertama, hari kedua, kita penat. Sebab tak pernah puasa sebelum tu. Nak reset balik. Kemudian dah jadi rutin macam biasa. Terus hidup macam biasa. Bila lagi kita nak penatkan diri kita sampai kita sakit kaki sedikit, sampai kita lenguh kaki sedikit semata-mata kerana berdiri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, kita dikurniakan kemampuan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita gunakan kemampuan tu untuk diri kita sangat banyak. Kan? Sangat banyak. Untuk diri kita sendiri. Saya teringat dulu masa saya duduk PLKN dulu, pergi melawat kamp tentera. Ada 2-3 askar ni kena denda kot. Denda dia kena berdiri lama. Dia kena berdiri. Masa tu tengah hari. Kami pergi masuk kamp tu melawat dalam pukul 11, 12 tengah hari macam tu. Sampai kami keluar pukul 2, 12, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 3 jam. Dia berdiri kat situ lah. Dengan tengah panas, dia berdiri. Kenapa dia berdiri? Untuk negara mungkin.
untuk gaji, mungkin untuk apa sajalah, sama ada dia korban untuk negara, untuk kebanggaan, kemuliaan, untuk gaji, dia buat begitu. Tapi mampu tak dia? Dia mampu, dan itu memerlukan kepenatan. Kepenatan bukan senang nak berdiri 3 jam tengah panas. Dia boleh berdiri tengah jam, 3 jam tengah panas. Tapi demikian juga orang-orang lain. Kita kadang-kadang kan dalam hidup kita ada hari yang kita buat untuk hidup kita, kita korbankan sangat banyak benda. Kita habiskan sangat banyak tenaga yang kita habiskan. Ada hari yang kita kena berjalan non-stop, katakan berjam-jam. Ada hari yang kita tak dapat tidur berpuluh jam. Soalan dia, bila kita nak buat ini di jalan Allah? Hari apa yang kita nak buat di jalan Allah? Pernah tak kita berdiri di jalan Allah sampai kaki kita lenguh? Sampai kita rasa macam, alamak, sakit kaki ni berdiri. Pernah tak kita mengaji ataupun berzikir sampai lidah kita penat? Kita rasa macam, kering lidah. Tak pernah. Jadi, kalau tak pernah ataupun kalau jarang-jarang, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, inilah waktu untuk kita sama-sama cabar diri kita untuk kita berada di satu standard yang lain dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penatkan diri. Penatkan diri, penatkan berdiri kita, penatkan lidah kita membaca Al-Quran, penatkan lidah kita berzikir untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berhenti setakat ni dulu. Malam bila? Tak ada jawapan. Ada sahabat kata malam 21, ada sahabat kata malam 23, Abdullah bin Mas'ud kata malam 27. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan berlaku pada malam ke-21. Dia berubah-ubah lah. Menunjukkan dia berubah-ubah. Kadang-kadang 21, 23, 25, 27, 29. Jadi, first sekali esok malam. Tuan-tuan, malam ni bukan nasihat untuk tuan-tuan, nasihat untuk saya juga. Malam ni, malam terakhir sebelum masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. So, malam ni reset balik. Pukul berapa nak tidur, pukul berapa nak bangun. Untuk pastikan esok malam tuan-tuan tak mengantuk. Untuk pastikan esok malam tak mengantuk. Katakanlah permulaan nak fokus 1 jam beribadat ataupun 2 jam beribadat di jalan Allah. So pastikan 2 jam itu 2 jam yang kita cergas. Kita tak mengantuk. Kita cergas, kita boleh beribadat, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh berdiri, kita boleh solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan, cubalah lakukan sesuatu pada malam-malam Lailatul Qadar ni. Rugilah kita kalau malam ni kita bedal tidur, malam kita bedal buat apa-apa benda yang kita nak buat. Kita lepak, kita sembang, kita tengok TV, kita tidur, siang pun kita tidur juga, rugilah kita. Jadi bangunlah malam-malam ini, usahakanlah sesuatu yang extraordinary, yang kita jarang buat ataupun yang mungkin kita tak pernah buat dalam hidup kita. Jadi saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Samalah, saya cerita, kalau tuan-tuan ingat tahun lepas saya cerita benda yang sama juga, 2 tahun lepas benda yang sama juga. Bila cerita ni, satu, untuk memperingati diri saya. Yang kedua, kita tak tahu siapa yang ambil manfaat. Mungkin dalam ramai-ramai 60 orang yang mendengar ni, sebahagian kalau ambil manfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan kepada kita semua. Cuma saya sangat berharap supaya kita semualah yang mendengar ni, semua sekali make sure tahun ni lain daripada tahun-tahun lain. 10 hari terakhir ni lain daripada 10 hari terakhir tahun-tahun lain. Start sesuatu yang kita tak pernah buat lagi. Paksa diri kita untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu benda yang belum ada contoh sebelumnya. Jadi itu cabaran untuk kita letakkan kepada diri kita. Jangan berpuas hati dengan apa yang kita buat. Jangan berpuas hati sembahyang tarawih 15 minit. Wadduha, qul huwallah. Alam nashrah, qul huwallah. Wattini wa zaitun, qul huwallah. Alam tarakai, qul huwallah. Bagus. Itu semua surah-surah yang baik. Tapi ini masa untuk kita cuba lakukan sesuatu yang lebih besar, lebih banyak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti setakat ni dulu. Minta maaf kalau terpanjang, tuan-tuan yang nak buka puasa kejap lagi. Kalau ada soalan, Haji Rahman, kalau ada soalan kita buka soalan sikit kot lah. InsyaAllah ada satu, mungkin kita tak boleh banyak bagi soalan. Saya pilih satu soalan daripada inilah sahabat-sahabat kita. Ada satu doa ataupun maknanya pada malam Lailatul Qadar, pada malam-malam Lailatul Qadar, sebab malam-malam tu kita tak tahu bila. Jadi 10 malam katakanlah. Hadis tu daripada Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Jadi adakah macam mana level hadis tu Ustaz?
adakah kita boleh berpegang pada hadis tu ataupun hadis tu dianggap satu hadis yang daif dan sebagainya, sebab mungkin pendapat yang berbeza antara ulama-ulama kita. Silakan Ustaz. Hadis doa Lailatul Qadar. Yep. Hadis doa Lailatul Qadar adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Tirmizi, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, kalau aku lihat Lailatul Qadar, apa yang aku nak baca?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau suka untuk mengampunkan, maka ampunkanlah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. At-Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Syekh Al-Albani, saya baca juga penulisan Syekh Al-Albani, dia menguatkan pandangan bahawa hadis ni sahih. Cuma ada sedikit bantahan ulama sebab hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah daripada Aisyah. Abdullah bin Buraidah dia hidup di zaman Aisyah radhiyallahu anha. Dia meriwayatkan hadis daripada orang yang sebaya ataupun setabaqat dengan Aisyah di kalangan para sahabat. Diriwayatkan daripada mereka. Cuma sebahagian ulama mereka mengkritik Abdullah bin Buraidah ni, mereka kata dia tak dengar daripada Aisyah. Antaranya Daraqutni kata dia tak dengar daripada Aisyah. Al-Baihaqi juga sebut dia tak dengar daripada Aisyah. Jadi berdasarkan perkataan Daraqutni ini menunjukkan bahawa sanad hadis ini terputuslah, di mana Abdullah bin Buraidah tidak mendengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kerana terputus, hadis itu jadi dhaif. Cuma kata Al-Albani, mereka hidup sezaman. Bila hidup sezaman, ada kebarangkalian mereka berjumpa dan meriwayatkan hadis. Dia tak sama macam Abdullah bin Buraidah daripada Umar. Kalau Abdullah bin Buraidah daripada Umar, memang confirm terputus. Sebab masa Abdullah bin Buraidah ni lahir, Umar ketika itu dekat-dekat nak meninggal. Lagi setahun, 2 tahun nak meninggal, dia baru lahir. Jadi memang confirm terputus. Dia tak dengar hadis daripada Umar. Tapi dengar hadis daripada Aisyah, Al-Albani kata, ada kebarangkalian dia dengar daripada Aisyah. Ada kemungkinan dia dengar daripada Aisyah. Jadi atas dasar itu dia pun kata hadis ini sahih. Wallahu alam. Pada saya pandangan yang lebih tepat dalam bab ni adalah pandangan Daraqutni lah. Biasanya kita ikut pandangan orang terdahulu yang bagi komen berbanding orang terkemudian. Biasanya. Jadi perkataan orang seperti Daraqutni, seperti Abu Hatim, seperti Abu Zur'ah, ini didahulukan daripada orang-orang terkemudian. Jadi pandangan saya secara peribadi, di sudut riwayat, hadis ni sanad dia terputus. Tapi semua rawi dia sahih. Semua rawi dia thiqah, dipercayai. Ada riwayat lain yang Aisyah radhiyallahu anha kata, antara doa yang aku selalu minta pada malam Lailatul Qadar ini adalah dia selalu minta al-afwa wal afiyah. Minta al-afwa wal afiyah, keampunan dan kesejahteraan. Dia selalu minta doa tu. Ada juga hadis yang Nabi SAW banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta keampunan dan kesejahteraan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku dan hartaku. Banyak doa begini. Walaupun di sudut riwayat dia dhaif, tetapi para ulama apabila mereka meriwayatkan doa, mereka kata bab doa ini selagi maksudnya bagus, minta semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pergi minta kat Tok Kong, pergi minta kat Tok Syekh, bukan pergi minta kepada makhluk, kepada wali, tak. Minta betul-betul dekat Allah, maksudnya bagus, dia diterima. Jadi doa ni adalah doa yang bagus. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau suka untuk ampun, ampunkanlah aku. Demikian juga dengan doa-doa lain yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Allah, banyak hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang dhaif ataupun doa yang kita biasa hafal dah, banyakkan baca doa-doa tu. Ataupun kalau ada permintaan khas, Lailatul Qadar ni kita sedap ke tak sedap? Ada orang dia sedap. Para ulama sebahagian daripada mereka meriwayatkan mereka sedap. Macam mana dia sedap? Dia rasa lain pada malam itu, dia rasa khusyuk dia lain. Perasaan dia berbeza dengan malam lain, sebahagian ulama kata. Tetapi tanda hanya disedari pada waktu pagi keesokannya. Jadi ada orang, dia mungkin
dia ada satu pengalaman, satu perasaan kesedaran itu diberikan kepada dia. Macam Abdullah bin Mas'ud yang dia kata, sumpah aku rasa pada malam ke-27 dia sedang. Demikian juga mungkin hadis Aisyah ni, ada orang dikurniakan kesedaran pada malam itu, ada orang dia tak sedang. Tapi sama ada sedang ataupun tak sedang, beribadat pada malam itu dijanjikan pahala yang sangat melipat ganda. Pahala yang sangat luas dan sangat besar. Jadi itu tentang malam. Kadang-kadang kan, kita segan nak minta. Ada benda, kita nak minta, kita segan. Macam tak padan pula nak minta. Kita rasa macam tu lah. Kita rasa, takkan aku nak minta ni dengan Allah Ta'ala. Apa sahaja benda yang kita rasa segan nak minta. Tak patut nak minta ni setelah Allah bagi nikmat. Jangan fikir begitu. Jangan fikir macam tu. Dengan makhluk, ya kita segan. Macam-macam dia bagi ke aku, takkanlah nak minta benda kecil ni. Dengan Allah Ta'ala jangan segan. Mintalah. Apa sahaja kita nak, apa sahaja kita rasa perlu. Tentang diri kita, tentang orang lain, tentang orang di sekeliling kita. Mintalah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan bagi kepada kamu. Jadi dengan itu saya teringat tadi di mana Tuan Haji Ridwan sebut di awal, kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan sakit, menghilangkan wabak COVID-19 ni, memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita yang dilanda ataupun diuji dengan wabak COVID ni, terutamanya di Qatar dan juga di Malaysia, orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada mereka. Kita boleh bayangkanlah keluarga mereka yang duduk di Malaysia, mereka di sini diuji dengan sakit tu. Satu, mereka sakit. Saya ada kawan rapat juga naik basikal selalu, kena kuarantin sebab positif. Tanya dia, hang macam mana, okey tak? Dia kata sakit, memang sakit, pening kepala lah, apalah, demam tak baik, kena pindah pergi hospital lain. So saya percaya tuan-tuan pun kenal juga orang-orang yang diuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan COVID ni. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan penyakit mereka dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, disebutkan adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifaun la yughadiru saqaman. Hilangkanlah penyakit wahai Tuhan kepada manusia. Washfi anta syafi, berikanlah kesembuhan kerana engkau lah yang menyembuhkan. La shifa'u illa shifa'uka, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan yang engkau berikan. Shifaun la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi kita doakan, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, adhib ba'sahum rabban nas washfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifaun la yughadiru saqaman ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesembuhan dekat mereka dan Allah Ta'ala hilangkan COVID ni. Saya percaya ramai juga yang dah lama tak balik Malaysia, yang nak balik Malaysia, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan Syahir je lah tak boleh balik, dia kena duduk di sini. Yang lain semua tengah plan nak balik. Jadi Tuan Haji Syahir kena stay. Yang lain kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilangkan wabak ini dan beri kita peluang untuk kembali kepada kehidupan kita sedia kala. Ada soalan lain tak? Kan nak berhenti dah? Rasanya kita berhenti setakat ni Ustaz.